بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Fadil, pengurusi majlis kita pada malam ini, khususnya pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa surau, khususnya muslimi muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni malam yang ke-29 daripada bulan Jumadil Awal 1445 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya dimaklumkan bahawa lepas ni ada Nuri kan? Ada Nuri kan? Dia ada Nuri kuliah tak boleh panjang. Kan? Insya-Allah lah dalam sejam ataupun sejam suku, paling lewat pun sejam suku lah. No, insya-Allah kita akan berkongsi satu dua perkara yang mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah saya nak berkongsi dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ni ayah-ayah, ibu-ibu sekalian boleh rujuk dengan mudah, senang nak rujuk, boleh tengok hadis ini dalam kitab Arba'un Nawawi ataupun hadis 40 Imam Nawawi. Kalau ada siapa nak rujuk balik tajuk perbincangan kita malam ni, balik nanti tengok dekat hadis 40 Imam Nawawi. Ada hadis yang kita nak kongsi ni ada dalam kitab tu. Dan hadis ni kedudukannya nombor 35. Jadi dia duduk dekat-dekat ujung nak habis dah lah. Yang mana malam ni insya-Allah saya nak berkongsi dengan ayah-ayah ibu sekalian satu tajuk yang menarik. Maknanya tajuk ni kena dengan batang hidung kita sebenarnya. Sebab tu saya rasa sesuai kita mengaji tajuk ni malam ni. Yang mana dalam tajuk ke-35 ni, tajuk dia simple ya. Saya petik daripada kitab ni lah. Kitab ni mudah sikit. Kitab Hadis 40 Imam Nawawi yang diterjemah ke bahasa Melayu oleh Al-Fadhil Ustaz Aiman Az-Zuhairi. Mudah sikit lah. No? Yang mana dalam kitab ni dibahaskan ataupun dibincangkan tajuk 35. Tajuk dia simple ya. Persaudaraan Islam dan hak-hak Muslim. Simple ya. Persaudaraan Islam dan hak-hak Muslim. Lorak kampung kita terjemah, tajuk kita malam ni adalah berkaitan orang Islam ni sebenarnya adik-beradik. Orang Islam ni sebenarnya adik-beradik. Ni yang mengaji ni semua adik-beradik. Rupanya Allah Ta'ala, Nabi SAW ajak kita, kamu orang Islam, kamu kena sedar, kamu semua ni adik-beradik. Awak yang senyap terus nampak gaya. Jadi beradik Ustaz? Ya. Dan hak-hak Muslim, apa tanggungjawab kita kepada saudara Islam ataupun apa tanggungjawab kita pada adik-beradik kita? Ini dua benda yang kita nak kongsikan malam ni lah. Untuk kita ambil pengajaran. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, sebelum nak bicara tajuk tu, kita bincang sikit lah. Bila disebut perkataan saudara lah, bahasa lorak Kedah kita ni adik-beradik. Rupanya dalam Islam, adik-beradik dalam Islam ni ada 3 jenis. Yang mana tiga-tiga ni sebenarnya adik-beradik kita. Semua sedar dengan tak sedar je lah. 3. Sebab tu disebut dalam kitab Al-Ukhuwah fil Islam, adik-beradik dalam Islam ni ada 3. Yang pertama sekali, adik-beradik nasab. Nasab ni hubungan darah. Mana-mana orang yang ada hubungan darah dengan kita, Islam kata tu adik-beradik kita tu. Abang kita,
ada hubungan darah, adik-beradik. Apa lagi? Sepupu, ada hubungan darah, ada. Kira adik-beradik lah. Walaupun nama sepupu, tapi rangkum, kira adik-beradik lah. Pak menakan, adik-beradik. Mak menakan, adik-beradik. Lagi siapa lagi? Dua pupu, adik-beradik. Mana-mana manusia yang ada hubungan darah dengan kita, Islam sebut, tu adik-beradik kamu. Satu. Jadi ada tanggungjawab kita kepada adik-beradik kita. Satu. Yang kedua disebut al-ukhuwah fil Islam. Ukhuwah ataupun adik-beradik dalam agama Islam. Mana-mana manusia atas muka bumi ni yang agama dia sama macam kita. Sembah Tuhan yang sama, kiblat yang sama, Quran yang sama, Rasul yang sama, akidahnya sama. Islam kata tu adik-beradik. Lepas tu kita semua hak main mengaji ni adik-beradik. Orang Islam satu Kedah ni sebenarnya adik-beradik. Orang Islam satu Malaysia ni adik-beradik. Orang Islam satu dunia ni tu adik-beradik kita. Sebab tu bila adik-beradik jangan duk pepak adik-beradik. Hidup tak boleh nak pepak adik-beradik. Ni duk kira nak pepak orang. Boleh tipu, boleh kena, boleh tindas, boleh curi duit, curi. Patutnya tak boleh. Faham kan saya cerita? Oh, maknanya yang mana seagama dengan kita semua adik-beradik, Ustaz? Ya, sebab itu Palestin, walaupun dia duduk jauh dengan kita, tapi Islam kata tu adik-beradik kita. Tu adik-beradik kita. Cuma kita sedar tak sedar satu. Yang kedua, kita buat apa pada adik-beradik kita? Kita tunai tak tanggungjawab kita pada adik-beradik kita? Tu je. Ada orang dia tunai, sebab dia sedar tu adik-beradik dia. Ada orang dia tahu tu adik-beradik dia, jadi dia bantu setakat mana dia boleh bantu. Tapi ada orang buat tak peduli pun dekat adik-beradik dia. Dua. Dan yang ketiga, ukhuwah dalam Islam ni fil insaniyah, dalam kemanusiaan. Bahasa mudah macam inilah. Atas muka bumi ni, mana-mana makhluk yang ada dua biji mata macam kita, hidung satu, lubang mulut satu, dua tangan, dua kaki, Islam kata tu adik-beradik. Lepas tu ayah-ayah dengan lingkit siang adik-beradik. Tak betul? Adik-beradik. Dengan Netanyahu, adik-beradik. Tak betul? Ya. Rupanya kita dalam dunia ni, kira adik-beradik ni. Sebab Tok Wan kita sama, Tok Nek kita sama. Tok Wan kita Nabi Adam, Tok Nek kita Siti Hawa. Semua semacam. Jadi kita semua adik-beradik. Cuma kita sedar tak sedar mereka tu adik-beradik, satu. Mereka tu sedar tak kata kita ni adik-beradik mereka? Dua. Itu soalan yang patut dijawab lah. Kita sedar tak sedar kita adik-beradik dia? Selalunya orang Islam dia sedar. Manusia lain adik-beradik dia sedar. Sebab tu dia layan dengan baik. Sebab tu kita tengok hukum Islam dalam bab bermuamalah jual beli. Boleh tak boleh kita tipu orang agama lain? Tak boleh. Boleh tak boleh kalau perang kita pergi lanyak dia punya orang tua dia, budak-budak dia, orang perempuan dia? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita cuma boleh perang dengan orang yang perang dengan kita. Sebab apa? Islam kata tu adik-beradik kamu. Sebab tu kita ada peraturan. Mereka sedar dah tu, wallahualam lah. Mereka sedar tak sedar kata kita ni adik-beradik, wallahualam. Semua boleh jawab sendiri. Setakat ni dulu. Any question? Ada soalan? Kan? Nak tanya soalan parlimen sekejap lagi. Tu hujung sikit lagi kita ulas. Hak mana boleh ulas. Kan? Boleh dah? Selesai. Jadi bila Islam menetapkan ketiga-tiga kategori ni semua dia beradik kita. Jadi malam ni kita nak tengok satu daripada kategori tu, saudara seagama, adik-beradik yang sama agama dengan kita. Apa tanggungjawab kita kepada adik-beradik kita ni? Apa tanggungjawab kita kepada orang yang seagama dengan kita ni? Yang ni kita nak tengok malam ni. Hadis dia panjang sikit. Saya baca terjemahan. Saya kita ulas satu-satu lah. Baik, hadis berbunyi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna
wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim kullu muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu atau kama qala hadis sahih rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya baca dulu sekali, tak ibu kita ulang balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebahagian daripada kalian menjual atas jualan sebahagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam adalah saudara terhadap orang Islam yang lain. Maka janganlah menzaliminya, jangan membiarkannya dalam kehinaan, dan jangan membohonginya, dan jangan merendahkannya. Takwa itu di sini. Lalu baginda menunjukkan ke dadanya dan mengulanginya 3 kali. Cukup seseorang dikategorikan jahat apabila dia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Seluruh orang Islam, atas orang Islam itu haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Ya ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadis ni panjang, tapi dia punya point dia syok lah. Pasal dia kena kat kita belakang. Kita bincang satu-satu . Hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita tak payah bincang panjang lah. Sahabat yang Allah Ta'ala bagi umur 78, ada yang kata 80 tahun. Sahabat yang masuk Islam umur 27, masuk Islam lambat. Umur 27 baru masuk Islam. Duduk dengan Nabi pun tak lama, tak panjang, hanya 4 tahun ya. Daripada umur 27 terandas 31, 4 tahun ya. Duduk dengan baginda SAW. Tu pun di Madinah. Di Mekah tak ada. Duduk di Madinah 4 tahun ya. Tapi walaupun 4 tahun, berkat mengaji pulun, berkat mengaji tak pisah dengan Nabi, melainkan waktu tidur. Waktu lain ada sedia dengan Nabi SAW. Abu Hurairah menjadi sahabat nombor 1 paling banyak hafal hadis dalam ranking. Dalam ranking sahabat yang hafal hadis ni, dia duduk nombor 1. 5,374 paling banyak kali. Sebab tu ayah kalau ngaji betul-betul, insya-Allah dapat. Abu Hurairah 4 tahun dia duduk dengan Nabi, dapat. Dalam ranking duduk nombor 1. Selepas baginda wafat, Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah tak pernah tinggal 3 amalan. Malam ni kita share, ambil sikit lah, ringkas-ringkas. Yang pertama, Abu Hurairah tak pernah tinggal puasa 3 hari sebulan. Sebab tu ayah yang ada di sini, saya rasa boleh kot. Tambah-tambah terlibat dalam perjuangan Islam, saya rasa boleh kot. Sebulan bagi ada 3 hari. Puasa 3 hari. Melainkan Ramadan lah. Ramadan yang ada ombah 3 hari lah. Kan? Kalau boleh bagi ada sebulan, bagi ada 3 hari. Nak puasa hari apa Ustaz? Hak tu terpulang. Ada yang kata hari putih, ada ulama kata hari hitam, ada yang kata 3 kali hari Isnin, ada yang kata 3 kali hari Khamis. Tapi pandangan paling sedap sekali, pandangan Imam Malik. Imam Malik kata 3 hari ni tak ditetapkan apa-apa hari. Maksud dia dalam sebulan ni nak puasa hari apa pun tak apa. Yang penting bagi ada 3 hari. Cukup. Boleh? Bagi ada no. Rasa kena start dah ni. Pasal lepas ni nampak gaya kuih nak lorat ni. Malaysia pun nak lorat, dunia pun kuih nak lorat. Kena puasa. Ya. Satu. Yang kedua, Abu Hurairah tak pernah tinggal salatul duha, sembahyang duha tak pernah tinggal. Lepas tu ayah kalau boleh buatlah. Bukan ayah ya, sekali dengan cakap ni lah. Kalau boleh jangan tinggal lah. Nabi kata kullu ibnu Adam, setiap anak Adam ni dia lahir, dia ada 360 mifsal. Mifsal ni kita panggil sendi. Anak Adam ni, manusia ni, dia ada 360 sendi. Ni, kita bangun pagi, kepala boleh bergerak, lengan boleh bergerak, sendi, siku, kaki semua boleh bergerak elok. Rupanya Nabi minta pada kita, Nabi sebut, bila dah dapat boleh bergerak 360 ni elok, kita kena balas dengan 360 kebaikan pada hari tersebut. Kira serupa macam bayar hutang lah. Tuhan bagi sendi boleh bergerak ni, 360 sendi, kita kena buat 360 kebaikan. Kebaikan apa Ustaz? Apa saja? Nabi kata faman kabbarallah wa hallalallah wa hamidallah wa syakarallah wa ghafara kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar
Buatlah apa saja benda baik, 360 kebaikan. Kita dah bayar hutang sendiri bergerak tau. Setiap hari kena buat kan Ustaz? Nabi kata, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari terbit, setiap hari seperti terbit matahari. Tatlu'u fihi syamsu, terbit padanya matahari. Maksudnya hari ni punya hutang 360, settle hari ni. Esok, hak esok. Lusa, hak lusa. Dan ulama mengatakan 360 kebaikan tu cukup bayar dengan 2 rakaat duha. Cukup. Jadi duha dengan tinggal. Terlepiaklah kot mana pun bagi ada. Dan yang ketiga witir. Abu Hurairah tak pernah tinggal puasa 3 hari sebulan, duha, witir. Yang tinggal. Setakat ni dulu. Any question? Sila. Niatlah, niat puasa sunat boleh, niat puasa qada boleh, niat puasa hari Isnin boleh, niat puasa hari putih boleh. Niat puasa apa pun tak apa. Yang penting dalam sebulan bagi ada 3 hari. Itu saja. Ustaz, saya nak qada, saya qada. Bulan ni saya buat 3 hari, cantik itu. Bagi ada 3 hari dalam sebulan. Jangan tak ada langsung. Boleh, orang uji. No, orang uji boleh kan? Jangan takut, no? Adik sendiri, tak apa. Boleh, no? Selesai. Dan Abu Hurairah meninggal dunia usia 80, dikebumikan di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau siapa pergi ziarah makam Rasulullah SAW, keluar daripada makam Rasulullah, ziarah Baqi'. Jenazah Abu Hurairah ataupun makam Abu Hurairah ada di Baqi' tu. Cuma tak tahu lokasinya di mana. Kena tanya tutuk guru atau mutawif lah. Nanti mereka boleh cerita. Tapi makam beliau ada di situ. Selesai. Baik, sambung. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apa yang Nabi pesan? Nabi menyatakan, la tahasadu. Jangan saling mendengki. Itu nombor 1. Bila kita orang Islam ni dikira seumpama adik-beradik, kita ni semua adik-beradik. Jadi apa-apa perkara yang boleh merosakkan hubungan adik-beradik, Nabi sekat, Nabi larang, Nabi tak bagi buat. Apa sahaja perkara, apa sahaja sikap, apa sahaja perangai yang boleh menyebabkan hubungan persaudaraan orang Islam ni terbarai, Nabi sekat siap-siap. Nabi kata jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Antara yang Nabi pesan adalah la tahasadu, jangan dengki. Penyakit yang sangat tebal di kalangan orang Islam. Dengki tu apa Ustaz? Ringkas, nak terjemah cara kampung, mudah. Yang ni saya petik daripada kitab Fathul Mu'in, karangan Al-Imam Ibn Hajar Haythami. Saya bagilah bentuk point terus bahasa Melayu bagi mudah. Beliau mengatakan dengki tu apa? Ringkas-ringkas ni. Nombor 1, kita suka nikmat yang orang dapat musnah. Tu dengki lah tu. Orang lain dapat nikmat, apa saja nikmat ni orang dapat, kita tahu, kita dengar, kita tengok, kita nak kalau boleh biar nikmat tu lingkup, rosak, jahanam, hilang. Contohlah, contoh simple. Ayah-ayah dengar kawan kita duda lama dah, kita pun duda, dia pun duda. Tengok-tengok dia kahwin baru. Contoh. Ni contoh, ibu jangan marah nak buat contoh bagi mudah faham. Sebab bil misal yatahaqqaqul maqal. Contoh ni dia perkemas point. Tu bagi contoh senang. Kawan kita umur 50 macam kita. Tapi tengok-tengok kahwin dengan anak dara umur 25. Kita dengar kawan kita kahwin tu, mulut kita, oh alhamdulillah Allah tahniah orang kahwin. Mulut tahniah, mulut oh mudah-mudahan bahagia. Ibu-ibu pun tengok kawan tu kahwin. Minta maaf no. Ada setengah mulut, oh hang kahwin dah mak no, alhamdulillah lah kahwin dah. Tapi walaupun di mulut tu sebut kahwin seronok, alhamdulillah tahniah apa, tapi dalam hati dah 6 bulan cerai tu. Tu nama dia dengki. Tu nama dia dengki. Ayah jangan lupa nah. Nabi kata iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan penyakit dengki ni. Fa innal hasada, penyakit dengki ni, ya'kulul hasanat. Dia makan kita punya pahala tau. Dia padam kita punya pahala. Lagi tebal dengki tu, lagi banyak amal kebaikan kita dipadam. Rugi, pulun teruk, mayang, puasa, pergi umrah setiap tahun, buat macam-macam kebaikan, sedekah, infak, derma, Palestin, bagi banyak-banyak. Tapi dengki tebal. Kena buang tu. Dia tak boleh tengok lah. Dia tengok orang berjaya, anak orang berjaya, dia
Tuan tengok tu, lah berjaya lah. Sak tak tahu dia jadi lagu mana. Dia tak boleh, dia sakit tau. Dia tak gembira dengan nikmat yang orang dapat. Dia tak seronok dengan nikmat yang orang lain dapat. Tu dengki lah tu. Kan lah, yang main mengaji kena buang kan. Ayah-ayah duduk dalam taman ni, tengok-tengok ada kawan kita duduk dalam taman ni, dapat habuan lebih sikit. Tengok dia dapat tu duduk bodek sakan tu. Dia tak boleh tau, dia sakit. Dengan nikmat yang diperoleh orang lain. Dia tak boleh macam tu. Macam madam nyakit tu nampak. Nyakit tu kena sama-sama lah, kena buang. Orang Islam kena buang penyakit tu. Cara nak buang tu, kalau kata boleh buang dengan cara belah hati, buat keluar, bola mesin, tuang kelorok, putak sampai 3-4 kali, bohlah mesin pengering pula, sidai kering, boh balik. Kalau boleh cuci hati tu dengan cara macam tu, lama dah saya buat. Abang tu terang, lama dah saya buat. Tapi dia bukan dengan cara yang sebegitu. Sebab tu penting kita belajar ilmu tasawuf. Sebab tu kena mengaji ilmu tasawuf. Belajar cara macam mana nak cuci hati, nak buang sifat mazmumah, penyakit tak elok, nak isi dengan penyakit perangai-perangai yang baik, yang mahmudah, yang baik-baik. Kesenang sekali, kesenang. Oh, nampak macam tak setuju, nampak ke? Baru satu, banyak ke tu bawah. Lagi Ustaz, yang kata dengki tu apa? Selain daripada kita nak nikmat orang rosak, yang kedua, ini pun dikira dengki. Kita mahu nikmat yang diperolehi orang lain hilang dan nikmat tu pindah pada kita. Itu pun dengki tak? Kita mahu apa yang orang dapat, kalau boleh biar orang tu tak dapat nikmat tersebut, nikmat tu mai kat kita. Ataupun sepatutnya mai kat kita. Tu dengki je tu. Contoh simple. Kawan kita masuk kerja sekali dengan kita, tapi dia naik pangkat tawai. Kita duduk menimbang di kedai aku, patut jawatan tu macam mana boleh dapat kat dia. Dia masuk kerja sama hari dengan aku. Dia buat kerja teruk pada aku. MC banyak pada aku. Pasal apa dia naik pangkat? Patut jawatan tu boleh kat aku. Kalau kita berhenti dekat ni kan macam mana? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Itu namanya dengki. Hasad. Oh, tak boleh dengki Ustaz no. Habis tu takkan tak ada langsung. Nabi kata la hasada illa fi thnatain. Tidak boleh kamu berdengki kecuali dua perkara. Kalau ikut dalam kitab Fathul Mu'in disebut, yang pertama dengki dengan orang menuntut ilmu boleh. Orang mengaji, kita jealous, cemburu. Kita kalau boleh nak mendapatkan ilmu lebih pada dia, itu boleh. Yang kedua, kita cemburu dengan orang yang buat kebaikan dengan harta. Dia rajin infak, derma, sumbangan, wakaf. Dengar surau ni dia bagi paling banyak. Kita dengar benda tu kita cemburu. Kita cemburu nak jadi macam dia. Hak tu dibenarkan. Dipanggil ghibtah. Hak tu boleh. Hak lain tak boleh. Kena buang tu dah. Ibu-ibu di belakang, anak lelaki kita menikah, kita duduk cemburu dengan menantu. Tak boleh. Boleh. Ada kau ni? Tengok nampak duduk kenyeh belakang tirai. Boleh. Satu. Jangan. Penyakit dengki ni perlu dibuang. Satu. Yang kedua, Nabi sebut, wala tanajashu. Jangan menipu. Buka mulut bohong. Buka mulut bohong. Buka mulut bohong. Tak boleh tak? Tak boleh. Jangan menipu. Dalam hidup, jangan menipu. Ayah-ayah yang ada di sini saja share lah. Sebab apa Ustaz? Saya rasa semua sedia maklum. Kalau kita suka menipu, kita secara tak langsung, penipuan kita tu pasti akan terbongkar. Bongkar satu hari nanti. Dia pasti
ia akan menimbulkan permusuhan. Yang pasti akan berkeli. Kalau kita suka bohong, memang akan berkeli. Ayah-ayah yang mana, ayah-ayah tak bohong, saya tahu. Orang Tamaria Jaya ni tak ada benda-benda macam ni. Ayah-ayah hati-hati dengan bohong lah. Ada satu pepatah Arab berbunyi, iyyakum wal kadhib. Hati-hati dengan bohong ni, cakap bohong ni. Fa innal kadhiba yamna'ur rizq. Sesungguhnya cakap bohong ni, dia kerat rezeki. Rupanya rezeki kita ni dikerat. Kan, Ustaz, orang lain tengok senang je rezeki bergolek main kat dia, Ustaz. Yang kami ni pasal apa teruk sangat rezeki nak main. Rezeki dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki setiap orang ni semua dah ada ketetapan. Tapi kau ni mari dengan cara yang mudah. Kau ni mari dengan cara susah. Kenapa susah sangat nak mari? Jawapan dia disebabkan dosa. Dosa maksiat yang kita buat. Dan dosa yang paling cepat dikerat rezeki ni adalah dosa kadhib. Dosa bohong. Sebab itu orang yang suka bohong, rezeki dia memang cepat nak kerat. Sebab itu apa pun jangan bohong. Assalamualaikum. Santai-santai tak apa, kena jangan ambil hati kan. Ibu-ibu kalau nak buka tirai, buka, tak apa. Kan? Kalau nak tengok tak nampak, tengok duk jenguk-jenguk celah-celah tu, nak buka tak apa, tak ada masalah. Jangan tipu nah, apa pun jangan tipu. Sila. Bohong sunat tak ada lagi, bohong harus ada. Harus ni maksud dia dibolehkan berbohong. Boleh tak boleh bohong Ustaz? Bohong tak boleh. Tapi ada tak kes-kes tertentu dibolehkan berbohong? Ada. Antaranya Ustaz, ringkaslah. Nombor satu, untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bergaduh. Ada dua pihak duk bergaduh, kita pergi bohong sikit, daripada bergaduh jadi baik. Yang tu boleh. Contoh macam ni lah. Bini kita berkeli dengan ayah dia sendiri. Pak mentua kita lah. Pak mentua kita berkeli dengan bini kita. Kita balik rumah duk abang kat bini. Baliklah jumpa ayah hang tu. Baliklah. Ayah hang tu dia sebut kat abang selalu. Bila nak balik. Bila nak balik. Padahal pak mentua tak sebut pun. Tapi siapa yang duk pergi buat cerita macam tu Ustaz? Buat cerita macam tu supaya bini saya dengan pak dia jadi baik balik Ustaz. Maknanya kita menipu untuk mendamaikan dua yang sedang bergaduh. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Satu. Ataupun yang kedua, untuk mengelakkan mudarat yang jauh lebih besar. Waktu tu boleh. Dua tu ya. Waktu tu boleh. Dua tu boleh. Tapi kalau saja-saja duduk kedai kopi, duduk menyembang kemas, sembang bohong, itu tak boleh. Kan? Hampa tak erti belah bini, hampa tengok aku bini aku balik batuk ya, bini senyap. Ketak. Kata sembang, bini aku batuk ya, bini ketak lah rumah. Kita lelaki kena macam tu lah. Aku kalau balik parking motor tu, bini mai buka pintu ketak-ketak. Macam tu, kita lelaki sembang kedai kopi. Rupanya bila balik rumah, macam lain. Dia sampai-sampai bini buka pintu, dia ketak. Mohong. Jangan mohong. Embang mohong. Sini tak ada tu, saya kata Tamaria Jaya ni bagus. Ni cerita belah-belah tu. Jangan bohong. Ayah-ayah ada anak nak ambil kerja, nak pergi temu duga kerja. Abang ada, hang nak pergi temu duga, cakap bagi betul. Kalau mereka tanya, jawab jujur. Jawab soalan biar jujur. Kita duk ajak anak tipu. Bukan kita di sinilah. Tapi biasanya masyarakat ajak anak tipu. Hang pergi temu duga jangan duk betul ingat. Tak payah betul ingat, tak dapat. Memang tak dapat. Sebab menipu dia kerat rezeki. Jangan tipu. Cakap bagi betul. Ada soalan? Tapi itu ada kena tipu selalu ni Ustaz. Tu yang kalau rumah tangga tu orang suka menipu, rumah tangga tu dikerat rezeki. Kalau masyarakat tu masyarakat yang suka menipu, masyarakat tersebut akan dikerat rezeki. Syarikat ke, organisasi ke, kilang ke. Kan? Jual barang tipu, meniaga tipu, apa semua. Memang kena kerat. Tambah kalau negara, pemimpin cakap tipu. Satu negara disusahkan rezeki.
Tu ya. Lah rasa senang kan susah. Dah. Ulas tu tak habis hadis kita. Boleh? Dua. Yang ketiga, Nabi pesan jangan saling membenci. Wala tabaghadu. Tabaghadu di sini maksudnya jangan suka berkelahi. Ayah duduk dalam taman, jangan berkelahi. Nah, duduk dalam rumah jangan berkelahi, duduk dalam masyarakat jangan berkelahi, duduk di mana pun jangan berkelahi. Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Jumpa, cakap, bincang, boleh selesai. Jangan berkelahi. Ya, Piramli kata apa? Sedangkan lidah lagi biasa, berkelahi itu biasa. Silih-silih faham tu biasa. Tapi jangan bawa sampai ke tahap pergaduhan yang besar sampai berkelahi terus, dia akan memecahkan. Ini saya rasa tak payah bincang kot. Para sahabat banyak berjiwa besar. Kita pun perlu ada sifat yang sama. Kena jadi orang yang berjiwa besar. Sikit-sikit tu biasalah. Ni orang parking tepi depan rumah kita pun berkelahi dengan jiran. Pokok jiran masuk sikit dalam rumah kita. Tu pun berkelahi dengan jiran. Macam ada nampak dia. Tak boleh silap sikit. Kalau nak marah, dia akan memecahkan persaudaraan Islam. Ada soalan? Boleh? 3. Yang keempat, Nabi sebut wala tadabaru, jangan membelakangi. Yang ni kita share sikit nah. Maksud jangan membelakangi ni apa Ustaz? Selain pada jangan dengki, selain daripada jangan muhung, selain daripada jangan berkelahi, Nabi sebut wala tadabaru. Yang ni saya minta tolong kepada semua orang Islam yang mengaji malam ni. Semua sekali lah yang mengaji malam ni. Jangan ada sifat tadabaru ni. Tadabaru ni dipanggil membelakangi. Tapi kalau kita jemah lalurat kita ni, jangan mengambil tindakan kepada orang yang bercanggah dengan kita, tindakan yang tak nak sebut lah bahasa kampung macam mana. Dia macam ni. Siapa sekali boleh bantu saya, bantu lah. Dia tak main dia tu. Ayah berkeli dengan orang. Berkeli 15 tahun, 20 tahun berkeli Ustaz. Tiba-tiba dia mati. Antara tanggungjawab kita, bila ada orang meninggal dunia kan kita kena pergi kan. Pergi ziarah kan. Okey. Rupanya Nabi nak sebut wala tadabaru. Maksud dia, walaupun kamu berselisih faham dengan dia, tapi kalau sampai tahap dia mati, pergi ziarah dia, pergi tengok dia, jangan buat keras. Kita panggil apa tu kan? Oh, Islam tak bagi ambil tindakan macam tu Ustaz. Islam tak bagi tu. Maknanya jangan sampai, kalau kata kita berselisih faham, jangan sampai kita mengabaikan hak kita kepada dia. Ustaz, dia sakit Ustaz. Okey, dia sakit. Kamu berkeli dengan dia? Ya. Berkeli dengan dia pun pergi tengok. Dah sakit. Pergi tengok. Ayah duduk di taman. Kan, duduk di taman. Sama saya duduk di Permata Empoh. Yang Abang Jamsari saya tak pesan lah. Abang Jamsari sini udah saya. Kadang saya duduk pesan kat pegawai yang junior-junior lah. Kadang kita sebut, kita duduk di Parlimen, kita Perikatan Nasional. Kita lah duduk di Parlimen Permata Empoh. Duduk di Don situ sekali lah. Kadang yang main minta bantuan, yang main minta pertolongan ni, kadang-kadang bukan geng kita. Saya sebut kat kawan-kawan satu ya. Siapa main pun jangan tanya dia sokong kita ke, dia tak sokong. Jangan tanya soalan tu. Dia berhak dibantu, tanggungjawab kita kena bantu. Dia sokong, dia tak sokong, tu bukan hal kita. Tugas kita hari ni, walaupun Ustaz tak belagang tak belagang belakang kira. Dia perlu dibantu, perlu. Kita perlu bantu dia, perlu. Bagi bantuan kat dia. Itu maksud wala tadabaru. Pokoknya Nabi tak bagi tau. Kita duk pilih kasih, oh dia geng, boleh. Dia bukan geng, tak boleh. Jangan buat perangai tu. Ayah pegang peruntukan. Peruntukan tu kita pegang. Kok lah JKK ke apa ke. Oh ni geng, bagi. Oh ni bukan geng, dia tak sokong kita, tak bagi. Tak boleh. Tak boleh. Tu bukan akhlak Islam. Tu bukan akhlak Nabi. Tu bukan pesanan Nabi. Tindakan tu bercanggah dengan ajaran agama kita. Jangan buat macam tu.
Dia perlu bantuan, bagi. Itu maksud wala tadabaru. Jangan kamu berselisih sampai hak dia kamu zalimi. Any question? Silakan. Ya. Oh. Orang nak mati tu Ustaz. Dia kata aku mati pun jangan mai tengok. Jadi waktu dia hidup tu sampai tengoklah dia tak bagi. Dia mati pi dia kan tahu pada. Kita pegang khanda dia tak tahu. Dia tak boleh buat apa dah. Kan? Waktu hidup, lah waktu dia sakit, dia pesan. Dia kata, aku tak mau tengok muka hang. Aku tak kelapak tengok muka hang. Hang jangan duk pijak rumah aku. Kan? Kadang benda ni berlaku pada keluarga kita sendiri. Mungkin ayah ke mak ke pernah cakap macam tu lebih kurang. Waktu dia hidup, dia tak bagi kita pergi. Tak apa. Tapi bila takdir Allah, dia meninggal dunia, kan Nabi sebut, wattabi' janazatahu. Ikut jenazahnya. Waktu tu tanggungjawab kita. Ikut balik seperti biasa. Dah Ustaz, dia pesan Ustaz. Betul lah waktu dia hidup. Dia mati, itu tanggungjawab kita pula untuk mengiring jenazah. Sila. Okey. Selesai dah masalah kita dengan dia Ustaz. Dia meninggal, kita pergi. Selesai dah masalah. Itu tanggungjawab kita. Haqqul muslim alal muslim situn. Tanggungjawab orang Islam pada orang Islam ada 6. Salah satu Nabi sebut di bawah tu, wa'udul marid, ziarah orang sakit, wattabi' janazatah, ikut jenazah. Jadi tanggungjawab kita kat situ selesai. Selesai. Nanti kita nak bicara tak di sana Ustaz tentang isu dengan dia? Wallahu alam. Itu tak berani nak jawab. Kan? Kalau kata waktu masih hidup kita ada isu dengan dia, itu kena bicara di sana lah. Itu kalau ada isu kena bicara lah. Tapi isu tu bukan daripada kami Ustaz, dia sendiri Ustaz. Dia marah saya kahwin dua. Contoh. Saya tak bersalah Ustaz. Kan dia marah saya kahwin dua. Masa hidup dia tak bagi saya pergi rumah. Saya pergi. Dia meninggal dunia, pergi macam biasa balik. Pergi ziarah jenazah lah. Itu contoh lah. Faham orang uji? Ada soalan lain nak tanya? Dengar lah. Kesimpulan mudah dia macam ni lah. Yang mengaji malam ni, berkeli macam mana pun. Saya tahu duduk rumah taman apa semua ni, insyaAllah akan ada pergaduhan. Selisih faham tu pasti ada. Tapi jangan sampai selisih faham kita tu menyebabkan kita tak tunaikan tanggungjawab kita yang sebenar sebagai orang Islam. Itu tak boleh. Jangan. Sebab Islam ni dia nak jaga hubungan persaudaraan. Sebab tu Nabi sampai Madinah, antara perkara pertama Nabi buat, selain pada bina masjid, selain pada beli tanah, Nabi persaudarakan orang Islam. Bagi adik-beradik. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Saya bukan tok guru, tak apa. Sila. Bila ada kenduri, dia jemput. Dia mai jemput kita. Wajib kita pergi. Tahu? Orang jemput kita makan kenduri, dia mari jemput tu, dia mari jumpa face to face, jumpa beradak macam ni. Hak tu wajib kena pergi tau. Kenduri apa yang wajib kena pergi Ustaz? Walimah, kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Yang wajib ni kenduri kahwin. Hak lain pada kenduri kahwin, dia sebut sunat. Tapi kena pergi lah. Sunat pun kena pergi tak? Orang pergi. Tapi yang kena pergi ni kenduri kahwin. Kena pergi. Dia mai jumpa beradak dengan kita. Kena pergi. Dia hantar wakil. Wakil tu mai jumpa kita sendiri. Wajib pergi. Kena pergi. Ustaz, pergi tu pergi nak kena makan, tak kena makan Ustaz. Pergi jumpa ni. Syekh Nuruddin karang satu kitab bab walimah. Cerita bab kenduri kahwin ni. Saya ambil point terus pada situ ya. Pi tu nak kena makan ke, pi jumpa tuan rumah cukup. Jawapan dia pi jumpa tuan rumah cukup.
dikira menunaikan tuntutan. Pergi jumpa tuan rumah salam, tanya no. Kan, ni menantu nombor apa? Dia kata menantu nombor 2. Oh, ni pasal apa? Tengok ada 2 pengantin. Dia kata anak aku 1, aku 1 lagi. Oh, syak lah. Contoh, ibu pun jangan marah nah, saya melawak tu. Kan? Maknanya kita jumpa Ustaz, saya tak masuk makan Ustaz. Tak apa. Selesai Ustaz? Ya, selesai tuntutan. Kalau faham poin ni, sehari 10 kenduri pun kita sempat habis. Dia kan perlu makan. 9 yang pertama, pergi jumpa, salam balik. Jumpa, salam balik. Jumpa, salam balik. Hak nombor 10, 3 pinggan. Dia bukan kena makan tiap-tiap rumah. Sebab yang wajib tu, jumpa, selesai. Kalau tak lepinya nak Ustaz. Tak lepi, Abdullah bin Abbas sibuk waktu siqayah. Waktu musim haji, waktu musim orang pergi Mekah. Sibuk urus ayam. Tak boleh nak pergi. Dia pesan kepada pekerja dia, kamu nak pergi pekerja dia nak pergi kenduri. Dia pesan kat pekerja dia, faqra alaihi salam. Iqra alaihi salam. Maksud dia, kirim salam dekat tuan kenduri dan kamu bagi tahu pada tuan kenduri, inni masyghulun. Aku sedang sibuk, tak boleh nak pergi kenduri. Jadi kalau kita dapat jemputan, tak boleh nak pergi kenduri, maklumkan saya. Itu saya. Maklum lah. Habaq. Ada soalan? Sila. Ya. Kalau dia panggil secara umum, mai surau panggil, tuan-tuan perempuan sekalian, saya nak minta sila semua. Tuan-tuan seusul seluruh seisi keluarga. Kenduri anak saya esok pukul 11 sampai pukul 5 petang. Pukul 10 ada tahlil. Jadi saya minta sila semualah yang mai sembahyang Jumaat hari ini. Contoh. Panggilan tu secara umum, sunat bagi kita untuk hadir. Saya. Oh, kalau pi Ustaz? Kalau pi, alhamdulillah. Kalau tak pi Ustaz, tidak membawa kepada dosa. Kerana sunat ni yusibu ala fi'lih, buat dapat pahala, wala yu'aqibu ala tarkih. Tapi kalau tinggal tak berdosa. Tapi kalau dia mai jumpa beradab, oh hak tu kena pi. Mai pada Terengganu, mai panggil kita 2 orang, kita dengan kawan kita, dia mai pada Terengganu, mai jumpa kita bagi kad, mai jumpa kawan kita, pederah balik Terengganu. Tu kena pi tu. Tak pi boleh berkeliu. Tu yang kata Islam dia jaga tau. Ni, persaudaraan Islam jaga. Boleh ke no? Dah nak sebut kata kena jaga tu. Hak-hak ni kena jaga. Poin dia satu aja, nak jaga hubungan persaudaraan. Selesai. Habis selesai berkaitan dengan dengki ataupun membelakangi tersebut, Nabi pesan lagi, janganlah sebahagian daripada kamu menjual akan jualan sebahagian yang lain. Yang ni saya minta perhatian sikit lah. Yang ni saya nak sebut 3 isu. Antara perkara yang boleh menyebabkan persaudaraan Islam ni pecah, antaranya jual atas jualan orang lain. Contoh macam ni lah, bagi senang. Saya ambil contoh dengan Abang Jamsari lah, senang lah. Okay. Abang Jamsari nak jual tanah. Abang Jamsari depan ni. Abang Jamsari nak jual tanah. Boleh di mana? Di dekat Sidam kan, nak jual tanah di Sidam. Berapa? 100,000 contoh. Saya nak beli. Saya pun pergi jumpa, sembang, setuju. Abang Jamsari setuju jual, saya setuju beli. Cuma saya kata bagi masa kat saya 2 hari. Saya nak pergi urus di bank. Nak buat pinjaman bank 100,000 tu, saya nak bayar kat Abang Jamsari. Dia setuju jual, saya setuju beli. Cantik dah. Boleh faham tu? Tiba-tiba pagi tu saya jumpa dengan Abang Jamsari, selesai dah, setuju jual, setuju beli. Petang tu, ayah jumpa Abang Jamsari di surau. Jamsari, dengar kata nak jual tanah di Sidam tu. Tu lah, nak jual kat Ustaz Pawat 100,000. Loh, buat apa jual kat Ustaz Pawat 100,000? Hang cancel tu, hang jual kat aku. Aku beli 200,000. Macam ada aku Taman Ria buat perangai tu. Tak boleh tu. Hukumnya haram tu buat macam tu. Kan? Lah ni hang cancel lah. Aku jual kat, aku beli kat hang 200,000. Dengar 200,000 tu, Abang Jamsari tu, Ustaz, cancel Ustaz, tak jadi jual. Yang saya duk kira nak pergi bank nak buat urusan ni, tak jadi jual. Lah kali jual dekat Haji 200,000. Itu dipanggil jual atas jualan orang lain. Saya dah setuju beli dah. Tapi pergi jual kat orang lain pula.
Haji pun dikira salah sebab apa? Dah beli atas belian orang lain. Saya dah setuju beli dah. Cuma nak banyak duit ya. Tapi pergi potong line tengah. Rupanya perbuatan ini dilarang oleh Islam. Sebab dia boleh menimbulkan pergaduhan. Sebab tu yang main mengaji, jangan buat. Yang mana dah buat, pergi jumpa mangsa, pergi minta maaf balik. Any question? Sila. Ya, right. Tu nanti jawab lah. Bos nanti jawab lah. Tu dia padang masyarakat. Menzalimi orang. Orang tu tak layak. Kalau orang tu minta kerja dalam keadaan ada capability, ada. Dan dia juga ada capability. Boleh cakap BI dah sepatah dua lah. Dia ada kabel, orang hak boleh kira kat dia. Dia juga ada kelayakan yang layak untuk dapat kerja tu. Itu tak apa. Hak tu dibolehkan, tak ada masalah. Ustaz, nak dapat kerja tu kena ada master Ustaz. Lepas tu, saya adalah kawan dalam boleh tolong kira, okey? Kamu ada master? Ada master betul ya Ustaz? Okey. Maknanya kabel ada, kelayakan pun cukup. Itu tak apa. Boleh faham tak? Cukup. Yang tak bolehnya, kabel ada, tapi kelayakan tak ada. Syarat dia nak kerja tu nak master. Contoh, kita cuma ada diploma. Tapi sebab kabel ada, kira-kira boleh kat diploma tu. Ni hak master pun duduk belakang minta 5 tak dapat. Itu tak boleh, itu zalim. Okey. Dua-dua ada kelayakan yang boleh. Sama. Tak apa, itu tak apa. Tak apa. Yang penting ada kelayakan. Tak senang orang tajuk-tajuk ni, mau tajuk buah berkeli belakang. Itu yang saya bawa tajuk ni malam ni. Nah, jangan jual atas jualan orang lain, jangan beli atas benda yang dah dibeli orang lain. Boleh? Selesai. Ibu-ibu di belakang, ayah tunggu sana. Ibu-ibu di belakang. Saya nak share sikit. Bila sebut berkaitan dengan jual beli ni, dia hadis yang lain, dia ada ulasan hadis lain tau. Termasuk juga isu meminang tunangan orang. Tak boleh juga. Dia akan potong lain juga. Perempuan tu dah bertunang. Ayah-ayah, ibu-ibu berkenan dengan perempuan tu. Teringin nak ambil buat menantu perempuan tu. Tapi perempuan tu dah bertunang. Boleh tak boleh dalam Islam kita pergi potong lain? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh potong lain, tak boleh. Berkenan sangat kat perempuan tu. Tapi perempuan tu dah bertunang, Ustaz Fawad. Contoh. Contoh, saya buat contoh ya, lagi mudah faham. Perempuan tu dah bertunang. Boleh tak boleh Ustaz kita nak pergi potong lain? Kita berkenan, tak boleh. Teringin juga Ustaz nak buat menantu. Teringin juga nak ambil buat menantu perempuan ni. 2 syarat. Syarat nombor 1, tunggu perempuan tu putus tunang dengan Ustaz Fawad tu dulu. Boleh faham tak tu? Itu satu. Ni tak mau bagi berkeli ni. Ataupun yang kedua, berkenan juga Ustaz. Oi, tak tahu nak buat lagu mana. Cara nombor 2, mai jumpa Ustaz Fawad tu. Mai jumpa saya lah. Mai jumpa tanya. Ustaz, kami ni nak tanya. Ustaz tunang dengan perempuan tu, bila Ustaz nak kahwin dengan dia? Kata, saya pun tak tahu gila. Saya jawab, saya pun tak tahu gila. Duk makan Maggi ni 3 tahun dah ni. Punya duk kumpul duit, nak kahwin, tak cukup. Tak Ustaz, kami ni kesian kat anak dara tu Ustaz. Kami kenal dia, kenal mak pak dia. Kan? Lah ni kalau Ustaz rasa Ustaz boleh, tak apa. Tapi kalau Ustaz rasa tak mampu lagi, kok Ustaz nak bagi jalan ke, nak bagi dia kebebasan memilih ke apakah. Bila saya dengar je, saya kata, lah ni macam inilah Haji. Haji bagi kat saya 6 bulan je lagi untuk saya kumpul duit. Kalau rasa saya 6 bulan ni saya kumpul duit masih gagal, tak apalah Haji. Saya redha kalau Haji nak masuk, nak ambil dia je buat menantu pun, saya redha lah, saya terima lah. Saya tak berkemampuan. Kalau macam tu boleh Ustaz? Kalau macam tu boleh. Macam tu nak potong line macam tu boleh. Tapi syarat dia, tunggu putus ataupun main minta kebenaran. Boleh. Pi terus direct tu tak boleh. Ayah-ayah, ibu-ibu perasan tak?
Bila sebut kata bertunang, bertunang ni kan, bertunang ni majlis bubuh cincin tu ke ataupun persetujuan laki dan perempuan untuk dirikan rumah tangga? Yang kata bertunang. Yang kata bertunang ni, majlis piduk bubuh cincin di jari tu ke ataupun persetujuan laki dan perempuan untuk dirikan rumah tangga? Itu dikira bertunang. Persetujuan kan? Kalau persetujuan, ayah hati-hati sikit lah. Sekarang ni anak-anak muda, mereka sekarang dah mula cari sendiri tau. Siapa suri hati pilihan hidup mereka ni. Waktu mereka duduk universiti, toleh ke apa, kadang mereka dah pergi kira siap dah. Hak lelaki pergi cari dah perempuan mana nak jadi isteri. Hak perempuan tu pun setuju. Tak apalah, nanti kita habis mengaji ni, kita kerja, kemudian nanti saya hantar mak ayah saya pergi minang kamu. Mereka setuju dah. Hati-hati lah. Bila mereka dah ada persetujuan macam tu, kita pula mak bapak nak bagi anak kita menikah dengan orang lain. Patut kena abang lah. Tanya dulu sepatah. Jangan duk fikir keras buat keras terus. Jangan. Tanya dulu. Pasal dia akan keli tu. Mereka dah setuju. Faham tak contoh tu? Ni minta maaf lah. Saya malam ni saya nak sebut point. Dalil banyak tapi saya duk nampak masa tak sempat. Jadi saya bawa tu dalam bentuk contoh. Nak bagi mudah faham point tu. Kata Islam jaga isu-isu ni supaya tidak berlaku pergaduhan sesama Muslim. Oh tak boleh Ustaz tu? Tak boleh. Tanyalah sepatah. Hang ada orang ya? Tanya nak ada orang. Hang habis universiti ni, nak kerja ni ada orang dah kah? Dia buat malu-malu. Ada kalau ada, abang. Mak nak kira. Kalau tak ada, mak nak kira dengan siapa-siapa tu. Kan? Mak tengok Haji Nan tu, anak dia balik Sweden tu, nampak. Haji Nan dah minta maaf Haji Nan tu. Bukan kira dengan Haji Nan tu. Kira dengan anak Haji Nan. Anak dia balik daripada Sweden tu. Kerja Petronas, gaji besar tu. Kalau hang tak ada siapa lagi, mak nak kira dengan anak dia. Tengok-tengok anak dara kita abang. Dia kata, mak, cik ada dah mak. Orang mana? Dia kata orang belah-belah ni kat lah. Tak siapa dia? Dia kata Ustaz Pawat. Contoh ya ibu pun jangan ambil ingat. Ibu contoh ya melawak. Maknanya kalau kata dia dah kata ada, dia dah ada persetujuan tu. Ikutlah buat je mana. Jangan kita buat keras tau. Tak kira. Hang setuju tak setuju belakang kira. Aku nak jodoh kat dengan kawan tu. Dia bergaduh, dia akan berkeling. Lepas tu Islam ni ada peraturan. Bab jual beli tadi ada peraturan. Ni bab minang. Satu lagi, ibu-ibu jangan marah. Ayah dengar ibu-ibu yang ada di sini, baru ni kan kecoh isu Amin Tega. Kenal Amin Tega? Nikah lebih tu. Nikah dua. Antara perkara yang Islam tak bagi adalah merampas suami orang. Islam tak bagi. Yang ni pasti membawa pergaduhan. Boleh? Cuma yang jadi masalahnya, masyarakat kita hari ni, bila perempuan tu jadi isteri nombor 2, kita hukum, ni perampas lelaki orang. Jadi bini nombor 3, ni perampas lelaki orang. Ni bini nombor 4, ni perampas lelaki orang. Kita akan hukum, bini nombor 2, 3, 4 ni rampas lelaki orang. Hak tak rampas hak nombor 1 ya. Sedangkan merampas lelaki orang ni, kalau kita tengok, para ulama, hatta Imam Nawawi bahas. Saya sebut dalam bahasa mudah, ada 3 jenis. Ringkas-ringkas ya, saya buat dalam bentuk contoh. Contoh pertama perampas macam ni. Seorang perempuan nak kahwin dengan datuk. Perempuan ni kata, Datuk kalau nak kahwin dengan saya boleh. Saya setuju kahwin dengan datuk. Saya pun cinta datuk, datuk pun cinta saya. Kita dah lama berkawan. Cuma saya nak, kalau datuk nak kahwin dengan saya boleh. Tapi syarat dia satu je. Datuk kena ceraikan datin dulu. Perempuan ini dipanggil perampas dalam Islam. Satu. Yang kedua, yang ni perampas tak? Seorang lelaki kahwin 2. Isteri pertama, isteri kedua dia pergi kahwin di Siam. Ni contoh lah, kahwin di Siam. Balik main Malaysia, kantoi. Isteri pertama ni, duk kata apa? Abang cerai abang nombor 2. Cerai abang nombor 2. Saya tak suka hidup. Abang cerai abang nombor 2. Rupanya isteri pertama ni dikira perampas lelaki orang. Pasal perampas Ustaz? Sebab lelaki tersebut, suami dia kahwin dengan perempuan tersebut, itu juga jodoh. Dan mereka dah jadi suami isteri. Bila kita suruh mereka cerai, makna kita sedang merampas lelaki itu daripada perempuan tersebut. Tu ya.
Oh, jadi nombor 1 pun boleh jadi perampas. Ya. Dan yang ketiga, Imam Nawawi sebut, orang isu ipar. Ni pun perampas juga. Perempuan ni ada kakak dia kahwin. Perempuan ni ada kakak dia kahwin. Perempuan ni duduk pergi dekat abang ipar. Abang cerai abang lah. Kak tu malas mengaji, malas masuk baju, malas masak tak sedap. Bukan pandai bersegak, bukan dia bersiap. Lalu ni abang cerai abang kakak tu, abang kahwin dengan saya. Ni pun Imam Nawawi kata perampas. Silakan. Apa hukum Ustaz? Sebab tu saya sebut tajuk ni bukan apa. Cuba bayang. Kalau kita ni suka label, kita jumpa perempuan ni, dia jadi isteri muda, kita jumpa dia, kita kata, ampas laki orang. Kita sedang membuat tuduhan kepada dia. Dosa tak dosa? Dosa. Sedangkan tuduhan tu tak betul. Dia bukan rampas laki orang, dia hanya jadi nombor 2. Dia tak rampas pun suami tu daripada isteri pertama. Duk sekali. Kena hati-hati tu. Ni saya sebut ni atas dasar ilmu lah, kita mengaji. Sebab tu kita orang Islam ni, ini mengaji lah ni. Sila je. Kunuri walimah, bukan tajuk nikah dua ni bukanlah. Perampas ni bukan. Okey. Baik, sila. Okey. Tak, kita jemput orang untuk hadir. Orang tu tak boleh main. Dia maklum kata tak boleh main. Tak apa. Selesai lah. Tanggungjawab dia, kita selesai jemput. Tanggungjawab dia pun selesai sebab dia tak boleh hadir. Sebab macam mana? Sebab tu lebih baik maklum. Tak boleh hadir, maklum. Bagi tahu lah. Ya. Walaupun lepas kenduri. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita kemajuan teknologi. Telefon, WhatsApp. Boleh belakang lah. Itulah. Bagus ya tu. Dia tanya siap-siap kan, nak hadir ataupun tidak kan? Ya. Kalau kita tak boleh hadir, bagi tahu tak boleh hadir. Kena jaga, Islam suruh jaga hati orang. Ada soalan lain? Ada? Sambung. Sila. Perampas. Oh, Haji minat tajuk tu. No. Ibu pun jangan marah nak. Penyondol. Sama makna tu. Penyondol, perampas tu sama aja. Tak boleh. Istilah je berbeza, tapi dia punya tujuan tu sama aja. Nak bagi tahu kata yang dia ni penyondol, dia ni perampas. Tak boleh. Tak, saya sebut tajuk ni bukan nak suruh ayah buat, tidak. Bukan nak suruh ibu-ibu marah di belakang, tidak. Tapi kita nak kalau boleh, biarlah kita meletakkan sesuatu tu pada tempat dia. Kalau dia ni bukan perampas, jangan label dia perampas. Dia bukan penyondol, jangan hukum dia dengan hukum penyondol tu. Supaya kita ni adil. Tak jadi orang zalim. Boleh? Alright, sambung. Nabi sebut dalam hadis ni, janganlah duk jual atas jualan orang lain. Nabi kata, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Selesai. Jadilah kamu orang Islam macam adik-beradik. Orang Islam adalah adik-beradik terhadap orang Islam yang lain. Yang tu saya rasa selesai. Saya nak cerita bagi cepat dah sebab nak berhenti dah. Nabi kata boleh kerana orang Islam sama orang Islam ni adik-beradik. Nabi sebut jangan zalim, jangan buat naya. Ingat nah, kita sebagai orang Islam jangan buat naya sesiapa. Ayah-ayah di sini hati-hati nah. Buat naya pada manusia ni walau kana kafiran tau. Walaupun pada orang kafir, jangan lupa nah, doa orang yang kena aniaya doanya mustajab. Saya baru mengajar tajuk ni. 3 golongan orang yang doa dia takkan ditolak. Salah satu dia sebut da'watul mazlum, doa orang kena zalim. Rupanya orang kena zalim ni, tak kiralah kena zalim maruah dia. Kita duk kata, kutuk, maki dia. Kita buat zalim harta dia, ambil harta dia, tipu ke, kelentong kena ke, ataupun langgak kereta dia, lepas tu lari. Contoh.
ataupun buat zalim pada tubuh badan dia, langgar dia, katuk dia, pukul dia, patah lah, contoh macam tu lah. Rupanya orang yang kena naya ni, walaupun dia kafir, doa dia mustajab tau. Saya buat satu contoh mudah lah. Kita langgar kereta orang, pang langgar, lepas tu tengok tak ada orang, kita lari. Rupanya yang kena tu bolah, dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia kelak-kelak tengok kereta dia accident, tahu dia kata apa? Dia kan kata apa? Dia kata macam ni lah. Siapa langgar kereta aku ni? Contohlah. Kan? Orang hak langgar ni, mau langgar lori lah. Mau dia ni mati langgar lori lah. Lori mau langgar bagi kecai. InsyaAllah, mustajab doa dah. Memang kita tak kena hari tu. Satu hari nanti kena. Lepas tu jangan buat nanya orang. Habis tu dah langgar tu Ustaz, tulislah nombor telefon, tok kat cermin kereta, suruh dia call. Boleh selesai. Jangan buat nanya orang. Awak nampak baca duk termenung, tenang. Ibu-ibu di belakang ada soalan? Kalau ada, tanya, jangan malu. Ngaji kali malu. Ada soalan? Maknanya bahasa mudah dia, jangan buat nanya orang. Ustaz, orang buat nanya kami Ustaz. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi pada kita ruang. Doa kita mustajab. Minta kebaikan macam-macam. Tak, saya baru kena tipu Ustaz, 50,000 Ustaz. Oi. Bagi dah 50,000, dia lari tu Ustaz. Oi. Lah kena nanya, tak tahu buat ke mana Ustaz. Ya Allah, kau bagilah kebaikan dunia, akhirat, bagi anak-anak aku berjaya. Aku sekarang dizalimi, harta aku sedang dicuri dan sebagainya. Kau bagilah kebaikan pada kami sekeluarga. Jangan minta doa keburukan dia. Minta hak terbaik untuk kita. Senyap lagi sekali. Sila. Minta keburukan untuk dia Ustaz. Boleh tak boleh Ustaz? Tak. Fa in aqabtum, kalau kamu ditimpa satu-satu perkara lah, satu musibah, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah apa yang kamu kena, balaslah kepada orang tersebut dengan apa yang kamu kena tu. Mana boleh Ustaz? Boleh. Kita kena naya, kita doa, ya Allah, aku kena naya 50,000. Biarlah dia satu hari nanti kena macam ni juga. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi ujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar, redha, tak apalah, ni ujian untuk aku. La huwa khairul lis-sabirin. Tuhan kata yang ni yang paling baik bagi orang sabar. Ya. Iya. Yang tu yang mahal. Sebab tu orang sabar Tuhan balas syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan tak ada hisab, syurga. Sila. Salah. Soalan kabel. Wow. Okey. Kita gunakan kabel untuk mencari sesuatu. Dan setiap akidah dia macam mana? Syirik ke macam mana? Menegakkan kuasa Tuhan. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil daripada kabel itu kita dapat rumah ke, kita dapat rumah melalui kabel ke, ataupun dapat macam melalui kabel. Hasil kabel itu macam mana? Dua soalan yang sangat menarik. Kita dapatkan sesuatu melalui kabel, Ustaz. Adakah ni tanda kita syirik? Adakah ni tanda kita syirik? Kan? Jawapannya tidak. Kan? Kan? Selagi mana kita bergantung, rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Kabel ni khetiak kita. Tak syirik ya? Dan memang kena macam tu pun. Kita khetiak je. Ada kabel ni pun khetiak juga. Khetiak cara gunakan kabel. Dapat tak dapat, ini ketentuan Tuhan. Memang semua orang macam tu saya rasa sama ya. Satu. Yang kedua, kalau kata kita guna kabel Ustaz, dalam keadaan kita layak, selesai. Itu tak payah bincang. Kita guna kabel, dapat. Dalam keadaan kita tak layak. Habis tu hasilnya macam mana Ustaz? Yang ni ulama bincang. Saya pernah dengar tu sekali, ada yang mengatakan hasilnya boleh menjadi, dia tak jadi haram. Tapi paling tidak dia jadi syubhah. Syubhah ni tak pasti. Susah ya, susah. Lepas tu nak guna kabel boleh, biar pastikan kita layak.
Kira syarat-syarat yang diperlukan itu semua kita cukup guna kabel. Okey Boleh je. No? Ada soalan lain? Okey. Ni nak berhenti pukul berapa ni? Sikit ya kita habis. Nabi sebut jangan menzaliminya. Satu, jangan buat naya. Yang kedua, Nabi pesan, jangan membiarkan dia di dalam kezaliman. Maknanya orang Islam, adik-beradik dengan orang Islam lain, jangan buat naya satu hal. Kalau dia dianiaya, dia dizalimi, tanggungjawab kita bantu rakyat ataupun bantu orang Islam yang dizalimi. Kita tak boleh duduk senyap. Sebab tu hari ni bila berlaku di Palestin, kita kena bantu. Boleh dengan kewangan, bantu. Tak boleh pun doa, bantu. Jangan duduk senyap. Palestin, biar Palestin. Tak boleh. Rupanya kena bantu Ustaz tu. Ya, kena bantu. Tak boleh biarkan mereka dizalimi. Ada soalan? Ustaz. Isu-isu? Ada isu atau maklumat yang kita tak tahu tentang isu-isu parlimen. Cak kita perhabis sikit ya. Habis perhabis tu kita masuk tu. Tu nanti tak payah rakam lah. Baik. Tak pun rakam tak apa. Nanti cut isu-isu tu. Terus pergi kepada penutup. Baik. Kita perhabis ni dulu. Sikit ya. Nabi bersabda, takwa tu di dalam hati. Yang kata takut kat Tuhan tu di hati. Bukan di mulut tau. Takut pada Tuhan tu di hati. Selesai. Nabi kata, yang ni orang Kedah ambil. Saya tak takut. Saya pun orang Kedah. IC 02. Jadi orang Kedah kata kat orang Kedah tak ada masalah kau no. Nabi kata cukup seseorang dikategorikan sebagai orang jahat. Nabi kata bihasbim mri'in minasyarri. Cukup orang ni dikira jahat dah. Dia berdosa. Bila? Nabi kata an yahqira akhahul muslim. Orang yang suka merendahkan sesama muslim. Bahasa kita ni menghina, peleceh, pelekeh, perendah orang Islam. Rupanya kesalahan mencerca, menghina, pelekeh ni rupanya kesalahan ni dikira jahat. Rupanya tak boleh. Saya baca dalam kitab Arab, dia sebut macam ni tau. Kenapa Nabi sebut macam ni? Rupanya Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, semua ada kekurangan. Semua ada kekurangan. Tapi Allah Ta'ala tak pernah hina pun kekurangan seseorang tu. Orang tu lahir, suara sengau. Tuhan tak pernah hina pun sengau dia tu. Bahkan Allah Ta'ala bagi tanggungjawab pada dia, taklif untuk ibadat pada Tuhan, untuk uruskan dunia. Tuhan tak pernah hina sengau dia tu. Tapi kita dapat kawan sengau, kita pula duduk pelih dia. Mat, macam mana kan ni? Tak boleh, biadab orang macam ni. Dalam kitab dia disebut, kamu melanggar hak-hak Tuhan. Tuhan jadikan seseorang tu cacat. Tuhan tak pernah hina pun kecacatan dia tu. Tapi kita pula duduk hina. Sepek. Duk sebab mata dia sepek, kita duk hina. Tak boleh. Dia cacat, capik, kita duk hina capik dia tu. Tak boleh. Kita duk hina gelap dia tu. Tak boleh. Kita duk hina rongok dia tu. Tak boleh. Apa saja kecacatan yang ada pada dia, kita tak boleh menghina dia. Tak boleh merendahkan dia. Tak boleh. Tapi hari ni kita Allah duk kira dia jadi satu macam gelaran pula lah. Nak pergi mana? Non mana? Non capik. Boleh. Boleh tu. Ya. Kita kata dia seronok. Kau dia seronok. Orang normal tak seronok. Orang kutuk kecacatan kita. Orang hina kecacatan kita. Kita tak seronok. Kalau boleh kena jaga tu. Jenis tambah kita orang Kedah ni. Kita banyak suka gelak. Gelak orang. Gelak ni pun kena tengok nah. Kalau gelaran tu memang kena dengan dia. Tu tak apa. Gelaran tu memang kena Ustaz. Contoh apa? Dia memang kaki muhung. Jadi kita duk cakap dia, buka mulut muhung, buka mulut muhung. Kena lah tu. Contoh. Tapi kalau kata hak lain daripada tu tak boleh. Kalau hak betul kata. Tapi kalau kata hak gelaran-gelaran yang tak sepatutnya tak boleh. Kena hati-hati ya isu-isu ni pun.
Atadruna, Haji kita tanya berkaitan dengan atadruna mal ghibah. Sahabat tanya Nabi, ngumpat tu apa? Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut benda yang orang tuan badan kalau dengar tak seronok. Ngumpat dah tu. Ngumpat dah tu. Ayah duk kata kat orang, tuan badan tu cokoh ada depan kita. Dia dengar-dengar, agak-agak dia seronok lah. Kalau dia seronok, okey lah. Itu pujian. Kalau dia seronok, okey. Kalau dia marah, itu namanya mengumpat. Sahabat tanya, afa in kana ma Allah, afa in kana ma aqulu, macam mana kalau benda yang kami cakap tu memang betul ada kat dia? Nabi kata, in kana sadiqan faqad aghbaitah. Nabi kata kalau benda tu betul, mana itulah mengumpat. Hak kamu cakap benda betul itu nama dia mengumpat. Jika tak betul, Nabi kata faqad bahattah. Kalau tak betul itu nama dia fitnah. Oh, maknanya kalau kita cakap benda buruk, tapi benda tu betul ya Ustaz, tu nama dia mengumpat. Ya. Tu maknanya lah duk cerita pasal orang apa, Ustaz tu kata buka mulut bohong tu mengumpat dah tu. Mengumpat. Kata keburukan orang. Habis tu, macam mana Ustaz? Mengumpat, kata Imam Nawawi, mengumpat hukum dia haram. Tak boleh. Melainkan pada 6 perkara. Sebut 6-6, tak habis kelas kita malam ni. Saya sebut satu aja. Satu daripada perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi, sekiranya keburukan itu dibuat secara terang-terangan, orang tu buat buruk, buat huduh tu terang-terang, kita boleh sebut keburukan tu. Tak ada masalah. Walaupun nama mengumpat, tapi boleh. Pasal dia buat terang-terang. Boleh. Sebab tu kalau perasan ustaz main mengajak tu kata kat orang. Ustaz main mengajak kata kat orang. Pasal dia pun buat jahat terang-terang, ustaz tu main cakap, cerita. Tuan-tuan, ni macam ni, ni tipu tuan-tuan. Hak ni mohong, ni dah atas darat tuan-tuan. Sebut terus. Dia mengumpat sebab apa? Sebab nak menceritakan keburukan orang. Boleh? Boleh. Kita pula dengar, panas telinga. Naik-naik motor dengan bini. Oh, dengar ustaz tu ngajak malam ni, kata kat orang. Ustaz tu kata kat orang ni, ngata, bukan mengajak, ngata kat orang. Ustaz tu cerita tadi, ada tujuan, ada sebab. Kita duk kutuk dengan bini atas motor tu sebab apa? Tak ada sebab. Rupanya ustaz tu mengumpat, boleh. Kita mengumpat, dosa. Ibu-ibu di belakang ada soalan. Dia pun duk tanya bila nak berhenti. Oh, berhenti dah. Baik, yang terakhir. Jadi saja share lah. Seluruh, kata baginda, ni penutup hadis ni. Seluruh orang Islam atau orang Islam yang lain ini haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Yang terakhir. Nabi kata orang Islam mesti menjaga. Nombor satu, nyawa orang Islam lain. Mesti kena jaga. Tak boleh. Maknanya kita tak boleh mudaratkan nyawa orang Islam lain. Tak boleh. Sebab tu kita dalam perang pun, dengan orang kafir, kita bukan boleh bunuh orang perempuan. Bukan boleh bunuh kanak-kanak. Bukan boleh bunuh binatang. Bukan boleh bunuh orang tua. Kita punya disiplin perang dalam Islam. Tak boleh. Pasal nyawa ni kena jaga. Yang kedua, harta. Harta orang Islam kita kena jaga. Dan yang ketiga, maruah orang Islam kita kena jaga. Boleh? Selesai. Itu tak payah bincang panjang. Sebagai penutup saja share isu ni sebelum soalan yang luar tajuk tadi. Saya saja share lah. Sebab tu ayah-ayah kalau boleh kita hidup ni jangan lari pada para ulama tau. Jangan lari dengan orang alim. Saya jadi ahli parlimen setahun dah lah. Sidang parlimen yang pertama hari tu bulan 2 atau bulan 3 lah, awal-awal tahun hari tu. Saya tak pernah, saya bukan mengaji bidang undang-undang. Memang kita tak tahu undang-undang. Kita bidang lain. Tapi dah Allah Ta'ala taklifkan tugas ni, tak apalah. Kita buatlah takat mana mampu lah. Masa masuk parlimen bulan 3 tu, antara undang-undang yang dibentangkan dalam parlimen masa tu, saya undang-undang ni sesi lepas lagi. Tapi bulan 3 baru ni, undang-undang tu masuk sekali lagi untuk kelulusan. Undang-undang apa Ustaz? Kerajaan Malaysia nak cancel, nak cancel hukuman gantung sampai mati kepada pengedar dadah. Maknanya kerajaan bentang undang-undang tu dalam parlimen, nak bagi parlimen lulus.
Undang-undang apa? Nak cancel supaya Malaysia lepas ni gantung tu tak ada dah. Paling tidak penjara sepanjang hayat sampai bila-bila duduk dalam penjara ya. Untuk kesalahan-kesalahan dadah senjata api apa ni. Saya masa dapat dokumen ni, cerita pengalaman sendiri lah. Masa dapat dokumen tu, saya dah fikir nak pergi ke mana. Kalau tanya diri sendiri, kalau tanya pandangan sendiri, saya rasa biar orang edak dadah, biar gantung sampai mati ya, menyusah rakyat. Depa edak dadah, duk edak dadah, depa tak isap, depa duk edak jual dadah, gantung biar. Bukan saya seorang, banyak ahli parlimen pun sama. Kita tak tahu nak pergi ke mana tau. Pasal undang-undang tu akan diluluskan. Nak bahas, nak pergi ke mana. Lelah kali tengah duk bincang dalam grup WhatsApp lah, grup ahli parlimen, tengah bincang. Lelah kali Syahir masuk, ahli parlimen Bacuk, pembantu Tok Guru tu lah. Dia masuk dalam tu, dia sebut macam ni. Dia kata Tok Guru dah bagi pandangan tentang isu ni. Tok Guru bagi pandangan, Tok Guru kata kita kena sokong undang-undang ni. Maksudnya undang-undang yang kata cancel bak gantung ni, buang hukuman gantung ni, kita kena sokong. Bila sebut kita nak sokong, kami pakai duk tertengok, oi, nak kena sokong pula. Kita duk kira biar gantung bagus lagi. Popok ni kacau orang. Bawah tu Syahir tulis balik. Ni dia kata Tok Guru sebut macam ni. Tok Guru kata dalam Islam, nyawa manusia ni yang boleh dibunuh 3 ya. 3 ya. Yang pertama, orang berkahwin, lepas tu berzina. Kan hukuman dia rejam sampai mati, bunuh lah. Yang mana yang boleh dibunuh. Kesalahan yang boleh dibunuh. Yang kedua, bunuh orang. Qisas, bunuh balik dia. Yang ketiga, murtad. Jadi dia kata nyawa orang ni yang boleh ditamatkan ini kalau buat kesalahan-kesalahan tu ya. Kesalahan lain tak boleh. Saya dapat tulisan tu, baca 2-3 kali, baca Allah kata, cik baiklah. Kan? Maknanya selesai satu isu. Hak lain pun tengok bukan kata alhamdulillah selesai, jelas, cerah. Maksud dia jelaslah penerangan tu. Lepas tu isu masuk sokong. Sokong kata cancel hukuman gantung tu. Pasal apa? Pasal dalam Islam mana boleh salah, tapi nak hukum bunuh kat dia tu tak boleh. Saya balik habis dah bentang tu sokong tu balik asal Allah tu kata penting no, kena ada tok guru, kena ada orang alim. Kalau tidak, cuba bayang kalau buat keputusan, pakak ramai-ramai buat keputusan, setuju hukuman gantung. Takut-takut ada kesalahan tu jatuhkan hukuman gantung, sedangkan dia tak perlu pun dibunuh. Islam tak bagi nyawa dia ditamatkan. Kita buat hukuman, dia perlu dibunuh. Damn. Nak jawab apa akhirat? Saya kena sekali tu yang lepas tu apa saja berlaku, apa depa update, tengok pandangan tok guru dalam tu kata macam apa, kita follow. Macam kita bukan tahu semua. Penting. Sebab tu penting dengan orang alim. Takut kita silap. Wallahu a'lam. Habislah. Ada soalan? Habis? Selesai. Cuma kesimpulan malam ni kita mengaji tentang isu hidup kena jaga hubungan persaudaraan. Jangan buat perkara yang merosakkan hubungan, buatlah perkara-perkara yang memelihara, menjaga hubungan sesama Islam. Sila je. Wallahu a'lam. Alright. Alright. Okay. Ya. Nabi SAW sebelum wafat, ada yang kata sebelum tu gila. Baginda sebelum wafat sebut ummati. Baginda sangat menyayangi umat. Betul? Betul. Sebab semua manusia ni umat baginda SAW. Boleh? Itu selesai. Hatta Nabi Isa AS turun akhir zaman pun akan menjadi umat baginda SAW. Pak tu selesai. Okey. Kemudian Ustaz, ada yang sebutkan Nabi sebut faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka dengan sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku.
Betul kan? Ada hadis tu. Betul Ustaz? Ada hadis tu. Betul? Apa maksud dia pula? Siapa-siapa yang benci dengan sunnah ataupun dengan cara hidup Nabi SAW, Nabi kata orang ni dia takkan bersama dengan golongan aku di hari akhirat. Dia takkan berada sekumpulan dengan aku di hari akhirat. Itu maksud dia tu. Sebab itu baginda sebut sebelum wafat pun duk ingat umat, ingat pada umat, sayang pada umat. Tapi Nabi pesan, kalau kamu benci dengan sunnah aku, benci dengan cara hidup aku, kamu takkan boleh duduk bersama dengan aku. Sebab itu baginda bawa Islam ini sehabis baik untuk kita, umat manusia. Khususnya sampai lah di akhir zaman ini. Sebab apa? Sebab baginda sangat menyayangi kita. Tu ya. Dia ada dua beza isu tu. Ada soalan lain? Sila. Hak jiran. Alright. Soalan parlimen tak ada? Okey. Okay. Ya. Betul. Ya. Jiran, kalau kita kaya, kita kenyang, tidur kenyang, jiran kita lapar, kita kena jawab, kena tanya dah di hari akhirat. Kena tanya. Habis tu jiran kita kalau tak sembahyang, tak apa Ustaz, apa pun tak buat, kita buat tak peduli Ustaz, kita kena tanya dah di hari akhirat. Kena tak? Jadi tanggungjawab kita, ajak, cerita, sembang, tegur, paksa boleh, paksa tak boleh. Tu ya, kerja kita. Tambah duduk rumah taman macam ni, memang kena. Naik motor petang nak main masjid, oi, bayar oi. Tegur dia. Dia kata okey, padahal dia tak main pun. Tak apa, yang penting teguran tu sampai. Wallahu alam. Ada soalan lain? Orang yang ditimpa istidraj, adakah dosa orang ataupun orang istidraj ini adakah termasuk dalam dosa orang syirik? Jawapan dia tidak. Tidak. Istidraj ni orang yang Allah Ta'ala balakan dia dengan nikmat. Tuhan bagi bala tapi dengan nikmat. Tujuan dia untuk terus menyesatkan dia. Selalunya orang macam ni, dia buat dosa, dia buat maksiat, dia lawan Tuhan. Tapi kita tengok hidup dia lancar ya. Hidup dia nampak steady ya. Orang lain sakit, buah pinggang sakit apa, dia tak sakit. Orang lain susah, dia kaya. Orang lain tak ada masalah, dia bahagia. Nampak kehidupan dia, tapi dia langgar perintah Tuhan Ustaz. Ini dipanggil istidraj. Selalunya orang macam ni, Allah Ta'ala akan biar. Kan? Kemudian Allah Ta'ala akan cabut cara baghtatan. Baghtatan ni maksudnya turun, pak kat dia, mati habis terus ya. Tapi dia bukan dosa syirik. Itu saja. Ada soalan lain? Habis ni? Semua bakal duk tanya bila nak berhenti ni. Tambah tanya soalan parlimen satu. Tak ada. Kalau tak ada, saya minta izin 2 minit boleh? 2 minit ya? Saya nak sebut pada ayah bubu sekalian, apa saja yang mari dalam WhatsApp, dalam internet lah. Kalau boleh hati-hati sikit lah. Antara yang saya nak share satu kot, dah tak tanya saya share lah. Kalau nak tanya tentang isu parlimen, saya rasa parlimen Malaysia kali ni serabut macam-macam isu. Kan? Tambah law ni pun Sabah Sarawak duduk tengah marah lah ni. Isu peruntukan dapat dekat Sabah sikit, dapat kat Sarawak pun sikit. Mereka duk marah lah ni, hak tu tak mau bincang. Hak isu bajet apa semua Ustaz, itu satu isu. Isu peruntukan tak dapat, orang duk bising. Kenapa tak pergi bincang? Kenapa tak pergi bincang? Kalau boleh malam ni ayah yang ada di sini, kalaulah ada tanya soalan tu, kenapa pembangkang tak pergi bincang di parlimen? Tak bincang dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, mai bincang. Kalau hari ni bincang, esok lulus. Dia akan jenis tu. Kan? Hari ni menang, esok minyak turun. Kan jenis tu. Siapa tak pergi bincang Ustaz? Kita sebut dalam bahasa mudah, P itu 2 kali dah, pergi bincang 2 kali dah. Cuma kalau Perdana Menteri duk bunyi juga isu siapa tak pergi bincang, kalau boleh kita rakyat tanya satu ya, tanya dia. Suruh pergi bincang, ada agreement, ada perjanjian. Ada perjanjian. Dia bukan pergi bincang kosong, ada perjanjian. Suruh dia dedah tengok syarat perjanjian tu. Tak silap saya ada lebih kurang 12 tu. Tak silap saya lah, saya tak tengok agreement tu. Tapi pimpinan kami tengok. Mereka yang pergi bincang.
Cuba suruh dia dedah tengok syarat perjanjian tu. Dedah syarat perjanjian, ayah nilai kenapa kami tak terima perjanjian tu. Bukan saja dia tak abang pun isi syarat perjanjian tu, dia tak cerita pun dalam ucapannya, padahal ada syarat. Bukan pergi sign setuju buta macam tu, tapi dia tak cerita. Okay. Yang terakhir, baru ni kan kecoh isu ID digital. Ada viral dalam internet, dalam WhatsApp. Mereka ambil gambar kawan tu pergi beli barang di kedai. Nak bayar duit, tak mau. Nak bayar duit, tak mau. Bayar kad, tak mau. Lah kali mai hak seorang lagi mai beli barang, suruh day. Kan? Suruh day kan? Scan dekat day. Oh, mereka kata ID digital nanti macam tu. Saya nak sebut ID digital bukan macam tu. ID digital ni dia guna kad penalan. Dia guna kad penalan kita. Ada kebaikan dah Ustaz. Ada kebaikan dia. Kebaikan dia senang. Data, maklumat apa boleh disatukan. Senang. Tapi keburukan dia ada dah Ustaz. Keburukan dia pun ada. Dan keburukan dia nampaknya lebih besar daripada kebaikan. Keburukan dia apa? Sekarang ni maklumat duk asing-asing. Jabatan ni ada maklumat kita. Jabatan ni ada maklumat kita. Kementerian ni ada maklumat kita. Kementerian, maklumat ni duk berselerak macam tu tau. Dia tak sekali. Jadi maklumat kita duk jabatan asing-asing macam tu. Kalau buat ID digital ni, antara satu kelebihan dia, maklumat akan disatukan. Duk bawah IC kita. Makna kalau bubuh IC, cap jari sikit, maklumat kita keluar habis ya. Kebaikan dia ada? Ada. Senang. Kita nak rujuk RGB40 ke T20. Senang nak rujuk. Gaji berapa? Senang nak rujuk. Tapi keburukan dia, kalau musuh mai pam dekat kementerian tu, korek habis data maklumat tu, habis data kita semua bocor. Itu problem dah. Kalau orang kata Ustaz tak bocor Ustaz, dah hari tu My Sejahtera hak kita dah buat cucuk vaksin hari tu bocor. My Sejahtera pun bocor. Tambah hak macam ni, semua duduk sekali. Lagi ya. Tahu, cak tengok. Tapi scan di day tu tak betul. Saya pergi cari. Siapa ada video tu, share lah grup surau. Bagi kawan-kawan tengok. Oh, main scan day tu. Tengok. Oh, kira buat bayaran. Tak betul, tak betul. Nah, wallahu alam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada apa lagi kita sembang belakang lah. Nah. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan jasa sendiri. Ibu-ibu jangan lupa nah, bak dengki awal tadi jangan lupa. Ayah jangan lupa nah, bak diri hati apa tu jagalah. Nah, dan bak rampas lelaki orang tadi pun jangan lupa lah. Melawak. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.